Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas pendidikan jasmani dan kesihatan tahun 2. Jadi insyaAllah untuk tahun ni Mu'alimah saya, Mu'alimah Ra'in Sofia akan mengajar subjek PJK untuk tahun 2. Jadi untuk subjek PJK ni terdiri pada dua komponen. Pertama komponen pendidikan jasmani, yang kedua adalah komponen pendidikan kesihatan. Cumanya untuk kali ini kita akan fokuskan dahulu berkaitan dengan pendidikan kesihatan. Baik, untuk hari ini kita akan belajar berkaitan dengan tajuk Hari yang Ceria, iaitu unit 9. Unit 9 muka surat 67. Baik, tajuk pertama adalah gaya hidup yang sihat. Arahan dia, semua murid perlu mengetahui dan mengamalkan postur, rehat dan tidur yang betul. Jadi kita boleh lihat gambar rajah yang disediakan. Tengok cara duduk yang betul adalah duduk dengan badan yang menegak. Itu cara duduk yang betul lah. Cara duduk yang salah adalah duduk tapi badan dia ni berbongkok sikit. Ni cara yang salah. Yang kedua adalah cara berdiri. Cara berdiri yang betul adalah berdiri tegak. Cara berdiri yang salah ialah berdiri tetapi bahu dia bongkok. Ni yang salah. Seterusnya cara tidur. Cara tidur yang betul adalah mengiring ke kanan. Cara tidur sebegini juga merupakan sunnah Nabi SAW. Adapun cara tidur yang salah ialah tidur secara terlentang, badan menghadap awan, langit. Itu adalah cara tidur yang salah. Seterusnya cara mengangkat barang. Cara mengangkat barang yang betul adalah kita merendahkan kedudukan badan kita untuk kita ambil barang, kemudian kita berdiri. Jadi cara yang salah macam mana? Dia ambil barang tu, dia bongkok. Ini menyebabkan dia punya tulang ni akan sakit lepas tu. Tulang dia akan lengur, sakit. Itu adalah cara-cara ataupun postur yang betul dalam kita membuat aktiviti harian kita. Jadi kita boleh amalkanlah cara yang betul ni supaya dia memberikan kesan yang baik pada tubuh badan kita. Baik, seterusnya adalah sedikit informasi. Apakah itu postur? Postur ialah bentuk tubuh semasa duduk, berdiri, berjalan dan mengangkat barang. Itu adalah postur ataupun kita sebut sebagai kedudukan lah, kedudukan badan kita. Bagaimana ketika kita berdiri, macam mana, ketika kita duduk, macam mana pula, begitu. Selesai rehat, kita sebut rehat. Nak rehat lah, nak rehat. Jadi apa maksud rehat? Rehat ialah berhenti sementara daripada melakukan aktiviti fizikal dan mental. Kita kena faham dalam kehidupan harian kita, kita kena mesti beri hak kepada badan kita, iaitu hak rehat lah, untuk berehat walaupun seketika. Seterusnya tidur. Apakah itu tidur? Kita selalu tidur. Apakah itu tidur? Tidur ialah melelapkan mata dan merehatkan badan. Kalau menyangap, mengantuk, itu bukan rehat, itu penat. Tapi tidur ni ialah melelapkan mata. Mata kena lelap dan badan kena rasa kita sedang berehat. Kita tak sedar lah sebab kita dah tidur. Okey, itu adalah sedikit informasi. Baik, kita terus pada kepentingan menjaga postur. Postur tadi kedudukan lah. Pertama, tumbuh sarang yang sempurna. Jadi tak adalah terbantut dan sebagainya. Yang kedua, mengelakkan kecederaan. Kalau kita buat kerja ataupun buat pergerakan dengan postur yang betul, dia boleh mengelakkan kecederaan, sama ada kecederaan dalaman ataupun luaran. Yang ketiga adalah badan menjadi lebih sihat. Yang terakhir, hidup lebih cergas. Ini adalah satu kepentingan menjaga postur. Jadi bila kita dah tahu postur yang betul dan pergerakan tubuh badan kita, kita boleh amalkan dalam kehidupan kita. Baik, seterusnya kita pergi kepada kepentingan rehat dan tidur. Penting ke rehat ni? Tidur ni penting tak? Penting untuk tubuh kita, untuk tumbuh sarang kita. Seperti mana yang saya sebut tadi, bila mana kita berehat dan tidur, dia memberikan hak kepada tubuh badan kita. Tubuh badan kita pun perlu diberikan hak, iaitu hak rehat.
Pertama, melancarkan proses penghadaman. Jadi bila kita tidur yang betul, rehat yang cukup, dia akan melancarkan proses penghadaman kita. Kedua, membina dan memperbaiki sel-sel yang rosak. Dia boleh memperbaiki sel-sel badan kita lah yang rosak. Sebab tu pentingnya kita ni rehat. Jangan kita buat kerja 24 jam tak bagi rehat pada badan. Maka kita akan mengalami sel-sel yang rosak lah yang kita tak nampak dalam badan kita ni. Yang ketiga, meningkatkan keupayaan untuk belajar dan menyegarkan tubuh. Jadi kalau kita rehat, contoh orang tu study penat, dia kalau boleh dia kena rehat 5 minit pun cukup, supaya bila dia bangun tu dia akan rasa cergas dan ada semangat nak belajar kembali. Dan yang keempat lah, dapat merehatkan fizikal dan mental. Yelah, kalau kita tidur ni, mental kita dapat rehat, fizikal kita dapat rehat. Sebab kita sebut tidur tadi, mata lelap, badan rehat. Maksud tidur adalah mata lelap, badan rehat. Jadi ketika itu kita dapat merehatkan fizikal dan mental kita. Jadi secara kesimpulannya, penting bagi murid berhati-hati dan jaga cara berdiri, duduk, tidur dan mengangkat barang. Kena jagalah. Posture tadi kena jaga. Cara angkat barang, kena cara angkat barang yang betul. Duduk betul. Tidur pun tidur yang cukup. Rehat yang cukup, tidur yang betul. Social praktik dan berlatih cara untuk berdiri, duduk, tidur, mengangkat barang dengan betul bagi mengelakkan kecederaan dan kesakitan pada anggota badan. Jadi kalau kita buat kerja ataupun pergerakan tubuh badan dengan posture yang betul ni, dia akan mengelakkan diri kita daripada berlakunya kecederaan, dari berlakunya kesakitan, kecederaan yang kita tak nampak kan, sama ada kecederaan dalaman ataupun luaran. Okey, kita pergi pada tugasan murid. Jadi lepas kita terangkan berkaitan dengan posture yang betul, kepentingan kita menjaga posture, kepentingan kita tidur dan rehat yang cukup, maka hari ini sekarang ni adalah task ataupun tugasan untuk murid lah. Pertama sekali, murid dikehendaki menulis senarai kepentingan menjaga posture. Itu yang pertama. Yang kedua, kepentingan rehat dan tidur di dalam buku tulis. Boleh tulis semula apakah kepentingan menjaga posture, apakah kepentingan rehat dan tidur yang cukup di dalam buku tulis. Okey, memang boleh tulis dalam buku tulis, tapi ikut kekreatifan kalian semualah. Sama ada nak buat dalam bentuk peta minda, nak buat dalam bentuk gambar pokok dan sebagainya lah. Okey, setelah selesai tugasan, hantarlah murid boleh menghantar gambar tugasan kepada WhatsApp Muklimat Sufa yang saya sendirilah. Boleh hantar tugasan melalui aplikasi WhatsApp secara personal, sebab saya boleh take note bila awak hantar secara personal. Tapi kalau bila awak hantar dekat Google Classroom, kadang-kadang saya terlepas. Jadi saya terus medium penghantaran tugasan adalah melalui aplikasi WhatsApp. Okey, baik, itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita belajar berkaitan dengan posture, kepentingan menjaga posture, kepentingan tidur dan rehat yang cukup dapat kita amalkan dalam kehidupan kita, supaya kita tubuh badan kita sentiasa sihat untuk kita membuat kerja-kerja harian kita, dan lebih-lebih lagi untuk kita melaksanakan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pepatah Arab sebut al-aqlu salim fil jismi salim. Akal yang sihat datangnya daripada tubuh badan yang sihat. Itu saja. Terima kasih atas perhatian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.